Terima kasih Tuan Bintulu, boleh pergi minum sekejap ya. Kita bincang. Tuan Pengerusi, terima kasih izinkan saya bentang pindahan kepada pasal 23. Pasal 23 ini membawa masuk section-section yang beri kuasa di bawah section 23 ini membawa bab 4A, part 4A, tajuk detention orders, dan pindahan yang kita cadangkan ni adalah untuk membatalkan itu, sebab itu merupakan aspek pindahan yang kita tidak boleh terima atas prinsip dan beberapa alasan yang kita sudah sebut beberapa kali. Alasan yang diberi beberapa kali oleh menteri dan beberapa ahli-ahli yang bermohon yang lain ialah tahanan tanpa bicara. Ini kes-kes ini tidak boleh dibicara, ya. Saksi tak ada ataupun bukti tak cukup dan tidak boleh dibicara. Tetapi Tuan Pengerusi, saya perhatikan, kita tidak perlu pergi jauh, kita pergi kepada negara jiran saja, Indonesia. Mereka ada kes-kes keganasan yang cukup serius. Letupan bom di Bali, ramai orang dibunuh. Tetapi polis mereka sanggup siasat, tangkap, tahan dan bawa ke mahkamah, dakwa, sabit dan hukum di mahkamah. Ya, yang mereka yang rancang ini jenayah terancang, dan terorisme kategori yang most serious, ya, agak serius, the maximum seriousness. Dakwa, sabit dan hukum. Ya, Indonesia boleh buat. Kenapa Malaysia kita tak boleh buat? Di SOSMA yang disebut oleh Tanjung Karang, kita sekarang bagi kuasa pada menggunakan perkara 149 juga, kita bagi kuasa 1 bulan untuk tahan, tapi lepas itu kita wajibkan pihak berkuasa bawa ke mahkamah dan dakwa di mahkamah. So itulah untuk kes-kes terorisme di mana ada niat untuk macam saya bunuh, cederakan orang, musnahkan harta awam atas ideologi, alasan ideologi. Kita boleh buat untuk kategori orang itu yang bermotivasi tinggi untuk melakukan jenayah yang paling serius. Kenapa kita tak sanggup buat untuk kategori jenayah di geng-geng biasa, ya? Ini yang persoalan. So selalu sebab itu kita, alasan ini yang diberi sekarang, kita tak boleh dakwa, kita tak boleh bawa ke mahkamah. Ini alasan yang dalam tahun 2013 ini, dalam suasana dunia sekarang ini, alasan ini nampak macam lemah, sangat, dan susah diterima. Dan pandangan itu, Tuan Pengerusi, bukan pandangan saya saja, bukan pandangan Pakatan Rakyat saja. Saya ingin rujuk balik kepada laporan Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ada bab yang khusus, saya rujuk pada muka surat 125 dan 126. Dan dengan izin saya, sebab itulah perbincangan tentang undang-undang dan amalan preventive detention disiasat dengan lengkap oleh mereka. Dan ini adalah pendapat Tun Zaidin bersama dengan Tun Hanif Omar dan anggota-anggota Suruhanjaya Diraja itu. Mereka, Tuan Pengerusi, saya baca daripada 126 dengan D. Ini bermula dan dengan izin dalam bahasa Inggeris. The following categories of infringement of rights were noted by the Commission with specific reference to how PDRM executed their duties. Allegations by detainees of physical and psychological abuse by police interrogation officers during the first days of investigation while the detainees were held incommunicado. This was especially so to extract confessions from detainees. Peringatan yang kedua, dan ini penting tentang Tanjung Karang yang selalu sebut SOP tadi. Non-compliance to basic guidelines set by Ministry of Internal Security in the use of preventive detention. For example, in the case of EPOPCO, itu yang emergency ordinance itu, the police officers must establish a direct link between the detainee and criminal activities of gangs, record of 3 previous crimes committed,
record the statements of 5 independent witnesses. The Commission's inquiry showed that they were not followed in a number of cases under review. Furthermore, in this areas, MOIS, Ministry of Internal Security officials failed to act as an effective check and balance in ensuring that the police officials fulfill the basic guidelines provided. Semua ini adalah dapatan fakta oleh Suruhanjaya kita sendiri. Ya, sebab itu mereka dapati kegunaan undang-undang macam ini tidak patut diteruskan, dan mereka buat show bahawa undang-undang yang benarkan tahanan tanpa bicara dimansuhkan dan tidak diteruskan. Jadi, dan yang lebih serius, Tuan Pengerusi, adalah di muka surat 127 di bawah tajuk Allegations of Torture and Inhumane and Degrading Treatment. Ya, mereka kata the Commission received written and oral complaints and sekian, and they said this, Tuan Pengerusi, whilst it was not practically possible to inquire into every complaint to verify the allegations, the sheer number of complaints does warrant concern. And then they recite, mereka senaraikan apa-apa aduan yang dibuat. Physical abuse, secara detail disenaraikan di sini. Sexual abuse, forcing detainees to strip naked in front of interrogators, forcing to change to lock-up clothes up in front of police officers, verbally assaulting with vulgar words, forcing to reenact sexual acts, asking detainees experience about sex. Ini semua ditulis di sini. So, maksud saya adalah, ini bezanya dengan pengalaman dengan tahanan tanpa bicara dan proses di mana kita ada jaminan dibawa ke mahkamah di hadapan hakim. Itu beza dia. Muka surat 128, psychological abuse, macam-macam didokumentasi di sini. Saya bagi 2-3 contoh. Threatening to arrest detainees' wives or relatives if they did not cooperate, forcing detainees to listen to obscene stories, giving Al-Quran, taking it back, threatening detainees with rearrest if they engage lawyers or applied for writ of habeas corpus, forbidding detainees from discussing habeas corpus applications with wife. Beberapa contoh. Dan ini semua adalah dapatan daripada Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan oleh BN 2004, laporan mereka 2005. Sebab berdasarkan semua ini, mereka bagi sure yang tegas bahawa cara untuk masa hadapan untuk PDRM, kita nak bawa PDRM ini, dan ini penting sebab semangat laporan ini macam ini. Saya pohon baca daripada forward yang ditulis, yang ditanyatangan oleh Tun Muhammad Zaidin sendiri, Chairman. The recommendations contained in this report accordingly seek to institute reforms in police doctrine, function, organization, management system, legislations pertaining to areas that fall within police responsibilities and work processes. The ultimate objective, they also seek to improve the working and living conditions of police personnel. Dan ini ayat yang penting. The ultimate objective is the emergence of a revitalized and modern police force that is efficient, clean and trustworthy, dedicated to serving the people and the nation with integrity and respect for human rights. Ini hasrat mereka, hasrat yang murni, dan nasihat mereka adalah dalam sini. Tapi yang malangnya hari ini, kita nampak nasihat ini, apa yang dibuat oleh kerajaan, terus bercanggah dengan semua ini. Pendekatan yang disyorkan dalam laporan ini adalah bukan pada undang-undang macam sekarang, undang-undang yang tahan tanpa bicara, tetapi kepada arah berkepolisian, policing dengan lebih berkesan, more efficient, more professional dengan izin. Itulah yang dicadangkan, dan semua butiran semua ada sini. Macam mana kita boleh mencapai itu? Silakan Pucung. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Muhammad Subang. Yang Berhormat Subang, kita dengar apa yang Berhormat Subang sebut tadi berkenaan dengan sebab-sebab kenapa bukan saja kita dalam Pakatan Rakyat menentang tahanan tanpa perbicaraan, tapi kita juga ada kes-kes di mana jelas dinyatakan oleh hakim-hakim sebab-sebab atas mana kita seharusnya tidak membenarkan kembalinya tahanan tanpa perbicaraan. Kita juga ada Suruhanjaya yang diwujudkan dengan tujuan khusus, ya, untuk mendapat pencarian berkenaan dengan abuse yang berlaku semasa tahanan tanpa perbicaraan. Tapi kita tengok, kita lihat bagaimana wujudnya
from all cross sections yang berhormat Subang. Ya. Daripada orang-orang berpengalaman, orang-orang yang membuat inquiry, mendapat tahu fakta daripada mereka-mereka yang telah pun melalui tahanan tanpa perbicaraan. Tapi kita lihat bagaimana semua ini langsung tidak dipedulikan. Kita datang ke parlimen ini, kita sebut, kita sebagai ahli parlimen, kita bawa apa yang disebut pandangan hakim. Kita bawa pandangan tokoh-tokoh yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mempengerusikan Suruhanjaya. Semua mereka ada pandangan yang bernas, tapi langsung tidak dipedulikan. Inilah Barisan Nasional. Apa yang dibuat oleh mereka, brute majority. Mereka menggunakan majority. Di luar dewan mereka sudah kelihatan. Pucung, itu hujah. Itu hujah. I'm coming to that. That's really, that is the other point that I wish to take. Sudahlah. Apa ni? Kena batangan. Jangan ganggu lah. Tuan-tuan speaker, saya nak tanya. Sekarang pukul 11, it's 11:12. I said, can you shut up or not? Alam bermat, lewat malam. Just shut up. Pucung, continue, Pucung. Stand up. Kalau nak cakap, stand up. What do you want? Apa yang nak? Pucung. Kamu tak tahu. Teruskan, Pucung, udah. Sit down and keep quiet. Apa ini? Saya nak tanya. Ya, apa yang berlaku di sini? Tuan sabarlah. Alam bermat. Tolong duduk, Alam bermat. Apa masalah kamu? What is wrong with you? Sila teruskan, Pucung. What is wrong with you? You are like a small boy. Tuan speaker, saya nak tanya. Kita sekarang di sini, kita datang ke parlimen, kita nak hujah berkenaan dengan such an important bill. 11 o'clock at night. Rush through. What do you mean so what? Rush through. Kita di sini, we are against, as we say, this same Dewan, Tan Sri Speaker. Kita datang ke sini, kita semua kata betapa kita semua sokong untuk ISA ditarik balik, EO ditarik balik. We are now here discussing such an important bill, Tan Sri. But rush through by Parliament. Why? Kenapa? Kenapa kita perlu buat sedemikian? Nothing is being considered. Apa-apa yang kita sebut sebagai amendment langsung tidak dipedulikan. Kita nak minta jawapan daripada menteri. We get half-hearted responses. Pucung, itu hujah. Bukan hujah. Kalau minta pencerahan kepada saya nak tanya kepada minta celah. kepada saya, Tan Sri. Let's be serious. Let's be serious. You know, Tan Sri, apakah peguam bodoh? Tan Sri apa? Yang ini ada maksud. Macam mana dia boleh cakap macam tu? What is wrong with you? Ahli yang berhormat, macam mana saya buat ruling kalau yang berhormat tidak duduk? Sila duduk. Pucung dulu. Duduk ini ke ruling. Duduk. Macam mana saya boleh buat ruling? Ahli yang berhormat yang berkenaan yang sebut tadi bodoh ke apakah, tolong tarik balik. Konklusi, saya nak tarik balik tapi dia tak menghormati kursi Temengusi. Ahli yang berhormat, itu lain soal. Tolong duduk. Ahli yang berhormat Pucung. Dia belum boleh ada yang Pucung. Saya belum selesai lagi. Duduk. Ahli yang berhormat, tolong tarik balik. Kena bagi pendapat saya itu adalah hujah yang unparliamentary. Yang berhormat, itu menarik balik tidak ada kondisi. Tarik balik. Tarik balik itu ada berhormat yang lain. Jangan campur. Tarik balik. Jangan anggap cuma bodoh. Sudah diberi arahan. Tarik balik buang pun. Jangan kalau tidak hormat. Dapat bodoh saya belum selesai. Pucung ini flow saya. Tengok dia tak boleh.
Udah ingat dia something enggak? Ali yang berhormat tarik balik. Kalau Ali yang berhormat tarik balik, saya arah Ali yang berhormat untuk keluar. Saya tarik balik kata bodoh. Selesai isu dia tarik balik. Sila Pucung. Terima kasih. Peraturan Masyarakat 37.1. Saya faham. Tapi Tan Sri, kita perlu serius. Takkan kita nak bulldoze, kita nak datang ke Dewan ini, kita nak teruskan sampai kita lihat jawapan yang diberi pun tak ada minat langsung. Isu-isu ini berkenaan dengan isu undang-undang yang cukup penting, Tan Sri. Kita lihat bagaimana nas-nas yang dibawa di Subang ini flow Subang. Yeah. Are you allowing Pucung to continue? After that, I will not allow you to speak anymore. Saya nak tanya kepada Subang. Kepada saya, bawa isu-isu yang dibawa ini, Subang, setuju dengan saya Subang, bahawa apa yang dibawa ini, ya, bukan saja pandangan remeh daripada peguam-peguam, pandangan daripada pihak-pihak yang paling kanan. Tan Sri, let us not memperkecilkan mereka. Hakim-hakim Suruhanjaya Diraja langsung tidak diambil kira, Tan Sri. Okay, point is been made. Subang boleh respon. Terima kasih Pucung. Saya setuju dengan pandangan saya, minta dimasuk dalam ucapan saya. Dan itulah poin yang kita dah sebut tadi, kita ulang sekali lagi. Ada persoalan besar dan saya nampak Menteri dalam jawapan sebelum ini tidak bantu menjawab kenapa kerajaan UMNO Barisan Nasional tidak hormati laporan ini, tidak menghormati pandangan daripada ini dan ikut nasihat daripada ini. Ini perlu dijawab sebab inilah Suruhanjaya yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri pada masa itu, dan perlantikan dibuat ikut undang-undang. Dan banyak rakyat dibelanja untuk mendapat pandangan dan research dan hasil kerja siasatan dan sebagainya dalam ini. Tan Sri yang diputus, saya akhir dengan 2 poin ringkas saja sebab yang tahanan tanpa bicara ini yang dicadangkan dalam section 4A ini, kuasa untuk tahan tanpa 2 tahan. Alasan yang selalu diberi tak boleh dibawa ke mahkamah. Kes saya ambil 2 contoh yang disebut. Satu ialah saya tak ingat siapa yang sebut. Kes ketua pelacur. Dia komplain ada tangkap ketua pelacur sudah balik ke China, tak boleh dakwa di mahkamah. Macam Tanjung Karang kan sebut. Tanjung Karang, ya. Saya pun kurang faham. Mana polis yang kalau kita buat serbuan atas satu tempat, ya, jenayah terancang di sana, it's a brothel, ya. You tangkap semua. Tapi you tahu, you nak dakwa itu ketua pelacur, okey bagus. Yang lain-lain saksi you simpan dalam rumah, you bagi mereka perlindungan, bawa mereka ke mahkamah, mereka bagi keterangan, lepas tu hantar mereka balik ke China. Itu saja. Apa susah? Ya, kes yang paling serius, pembunuhan, ya, pembunuhan Altan Tuya. Tak ada saksi yang nampak dia diletup. Tak ada saksi yang nampak, tapi kita boleh siasat, kita boleh dapat tahu siapa, kita bawa mereka ke mahkamah. Hanya kita sampai sekarang kita belum tahu siapa yang arahkan 2 anggota polis itu membunuh dan meletup dia. Kita belum tahu lagi. Memang ada orang yang arahkan, tapi sampai sekarang tak boleh tahulah, tapi tak apa. Tapi yang maksud saya, ini jenayah yang paling serius, tak ada saksi. So, tapi kita berjaya, dan ini biasa dalam kes-kes pembunuhan, ini biasa dibuat oleh polis bukan saja di sini, di negara lain. Jadi kes Susulawati pun tak ada saksi, tak ada mayat pun sampai sekarang, tapi boleh dibawa ke mahkamah. Ada sabitan. So ini yang sebabnya kita, dan okey, kata kita balik pada geng, ada hujah oleh menteri dan rakan-rakan lain, saksi takut ke, ini berkaitan dengan jenayah terancang atau organized crime, ya, yang dibuat oleh geng-geng dan sebagainya. Di negara lain pun ada sama, bukan Malaysia saja yang unik dalam dunia yang ada geng-geng ini. Kita ada mafia di Amerika, kita ada mafia di Itali, kita ada geng yang sama di Indonesia, sama di Thailand. Ini bukan fenomena yang Malaysian, tapi mereka boleh tangani isu itu.
Kenapa di sini kita perlu rujuk, kita kena buat tahanan tanpa bicara 2 tahun sama. Silakan Kuala Kar. Minta penjelasan sedikit. Ada juga Tan Sri Musi, ada juga hujah-hujah yang mengatakan bahawa organized crime ini sentiasa satu langkah lebih ke depan daripada pihak polis. Artinya mereka one step ahead oleh polis. Sebab itu kalau kita nak mendakwa, payah. Jadi bukankah ini suatu penghinaan kepada polis kita, bahawa polis kita ni one step behind the organized crime dengan izin? Saya rasa pihak polis tak boleh terima ni. Macam mana pandangan Subang? Betul, saya rasa ada sebahagian besar daripada PDRM yang anggap diri mereka sebagai pegawai polis yang profesional, yang ada keupayaan buat semua dan sanggup buat siasatan yang profesional dan bawa penjenayah ini ke mahkamah. Dan Tan Sri Pengusi, saya balik lagi pada raturan Suruhanjaya itu, muka surat 126, dan ini pemerhatian daripada Tun Zaidin dan rakan-rakan beliau. Mereka sebut ni, ini berkaitan dengan undang-undang macam ini, detention without trial laws. Furthermore, detention laws provide a convenient shortcut to crime solving instead of rigorous and coordinated investigations. It also reflected weakness in police officers in undertaking high quality evidence-based investigation. Ini mereka kerisauan mereka juga. Jadi Tan Sri Pengusi, bagi saya dan saya rasa saya sesemua di sini, Pakatan dan juga sana, kita setuju we must be hard on crime. Itu tak ada compromise. Khususnya penjenayah yang melakukan keganasan, kekerasan, gunakan senjata, membunuh, mencederakan, rogol, samun. Kita mau. Kita mau, dan ini untuk mana-mana masyarakat, in any community, civilized community, kita kena tangkap, they must be punished. But they must be seen to be punished. Justice must be seen to be done. Itu penting. Publik kena nampak penjenayah ditangkap, dibawa ke mahkamah terbuka, bukti diberikan dan mereka disabit dan dihukum. That is what. Itu yang lesson. Kalau kita tak buat macam itu, there is no civilized community. Dan apa yang maksud saya, Tuan Pengurusi, adalah hukuman mesti setimpal. Kalau seorang membunuh, you penjara 2 tahun saja ke? Kalau seorang samun dan rogol, you tahan 2 tahun saja ke? Dia patut dimasuk 15 tahun, 20 tahun lebih. Itu setimpal. Sebab itu, bila kita buat cara macam ini, 2 tahun, ini soft on crime. Kita tak betul, ini bukan handling crime, we are not hard on crime. Ini soft on crime. Ini kita kena faham. This is ultimately, Tan Sri Pengurusi, this law will weaken our police force. It weakens the system. Ini kita kena long term. Ini weakens us. That's why 2004, bukan sekarang, 9 tahun dahulu, Suruhanjaya ini sudah beri arah yang betul. They pointed us in the right direction 9 years ago. Tapi sampai sekarang kita masih di tempat ini. Jadi Pengurusi, sebab itu kita terpaksa cadangkan pindahan macam ini dibatal, dan khususnya pasal 23. Itulah alasan kita cadangkan pembatalan ini. Kekalkan undang-undang yang lama Akta Ibu, itu kita tak ada masalah, tetapi cara untuk mencegah, saya petik perkataan daripada Menteri tadi, apa tujuan kita mencegah jenayah, betul. Cara dia adalah bukan dengan pindahan macam ini. Sekian, terima kasih, saya memohon mencadang. Masih dalam rumah masalahnya ialah bahawa pindahan sebelumnya tertera dalam kertas pindahan yang bermuat Subang yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Sehingga kalau tidak minat, sila Menteri respons kepada usul. Tan Sri Pengurusi, saya mengikuti dengan teliti perbahasan mengenai usul yang dikemukakan oleh sahabat saya tadi, Subang, dan saya amat menghormati pandangan yang diberikan oleh Puchong di dalam beberapa saranan yang dibawa oleh beliau tadi. Tentu sekali
perkara ini adalah perkara yang serius pada khidmat saya, namun kerajaan berpandangan bahawa fasal 23 tidak perlu dibatalkan kerana fasal ini berkenaan perintah tahanan di mana lembaga selepas menerima laporan daripada pegawai inquiry di bawah Seksyen 10 dan selepas menerima keputusan review, lembaga boleh mengeluarkan perintah tahanan terhadap subjek. Fasal ini juga berkenaan kesahan atau validity dengan izin perintah tahanan dan juga penggantungan perintah tahanan. Bukan itu sahaja, malah fasal ini menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan laporan tahunan di mana Menteri Dalam Negeri perlu membentangkan laporan tahunan kepada Parlimen setiap tahun. Selain daripada itu, fasal ini juga memperuntukkan sunset clause di mana akta ini akan disemak setiap 5 tahun. Terima kasih. Masya Allah berhormat, masalahnya ialah bahawa pindahan yang dicanangkan oleh Yang Berhormat Subang dalam kertas pindahan hendaklah disetujukan. Ada yang berhormat yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindahan tidak disetujukan. Pasal 23. Ada yang berhormat Jamila. Sila, penasaran. Tuan Yang Dipertua, akhirnya kita tiba kepada isu pokok, iaitu pasal 23 mengenai tahanan tanpa bicara. Ini peluang terakhir bagi kerajaan untuk tidak kekalkan pasal 23 di dalam rang undang-undang ini. Tuan Yang Dipertua, ini kali pertama sejak tahun 1990 perkara seperti ini berlaku, dan sejarah tidak akan melupakan hari ini. Sejarah Malaysia tidak akan lupakan hari ini di Parlimen 13 ini untuk satu masa yang lama. Dan untuk kita di meja pembangkang, kita membantah keras, dan bantahan-bantahan kita telah direkodkan di dalam Hansard. Ini akan diingati oleh rakyat negara ini pada satu ketika. Tetapi yang berhormat di barisan kerajaan, adakah yang berhormat yang hadir benar-benar hendak nama mereka turun di sejarah negara ini, membawa kembali tahanan tanpa bicara ke negara kita? Adakah benar yang berhormat nak berbuat demikian? Kalau dia betul-betul penjenayah, apa salah? Tuan Yang Dipertua, bukan sahaja isu domestik untuk kita. Saya sebut tadi masa Yang Berhormat Perdana Menteri ada. Ini juga mengenai image negara kita. Bulan Jun 2010, UN Working Group on Arbitrary Detention telah datang ke Malaysia. Dengan saya rasa dengan kebenaran, pihak berkuasa telah melawat tempat-tempat tahanan, termasuk Kamunting. Dan report yang mereka keluarkan menyatakan bahawa hampir semua yang ditemuduga ataupun yang mereka berjumpa telah mengalami telah diseksa dari beberapa segi, ya. Dan iaitu sama seperti laporan Suruhanjaya Diraja mengenai polis yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Subang tadi. Dan cerita mengenai ini telah keluar di seluruh dunia. BBC mempunyai story mengenai ini. Detainees tortured under detention in Malaysia. Ada BBC dan sebagainya. Dan jika kita meluluskan sekali lagi tahanan tanpa bicara, dengan pastinya
Tuan Yang Dipertua, dengan pastinya salah guna kuasa akan berlaku. Dengan pastinya orang akan diseksa. Apabila kita memberi kuasa seperti ini kepada pihak berkuasa, potensinya ia akan disalahgunakan, terutamanya bila tidak ada safeguard, tidak ada judicial review atas asas penahanan dan sebagainya. Tidak, ini bukan cara untuk mencegah jenayah. Tuan Sedai, saya nak tanya pandangan tadi. Kita dengar banyak daripada sebelah sana yang sentiasa kata apa salahnya kalau kita buat ni kepada penjenayah. Saya ingin ingatkan, kita boleh gunakan ayat yang sama. Apa takut sangat kalau kita telah tangkap jenayah, bawa dia ke mahkamah, sabitkan, bagi dia hak untuk dibela. Saya masih ingat semasa saya ditahan di bawah ISA, di dalam tahanan saya bertemu dengan beberapa orang yang ditahan yang menyatakan mereka telah disabit di ISA kerana membuat shilling palsu. Saya pun heran. Memang betul shilling palsu itu mengancam keselamatan negara. Tetapi mereka yang mengaku buat shilling palsu ini tidak dibawa ke mahkamah dan mereka hanya ditahan di bawah ISA selama 2 tahun. Selepas itu shilling palsu. Selepas itu mereka dibebaskan. Saya ingin tanya, apa takut sangat sistem perundangan kita untuk bawa penjenayah ini atas dihadapi dengan mahkamah dan dihukum mengikut perundangan dan mengikut apa yang mereka patut dihukum. Terima kasih. Batu. Sebenarnya itu poin yang ditimbulkan oleh Batu, juga poin yang ditimbulkan oleh Peguam Negara. Baru hujung bulan Ogos di sebuah forum di Petaling Jaya, Peguam Negara menyatakan bahawa pihak penguat kuasa mempunyai addiction to preventive detention law. Itu bukan perkataan kita, perkataan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani. Jadi maknanya sebab itu seperti yang disebut oleh Subang, apabila pihak penguat kuasa diberi undang-undang seperti ini, insentif untuk memperbaikkan cara siasatan, cara pendawaan dan sebagainya akan hilang, lesak begitu sahaja. Mengapa perlu apabila ada kuasa seperti ini? Tangkap, bawa kepada bot, tahan 2 tahun, habis cerita. Itu yang akan berlaku. Dan adakah ini mencegah jenayah? Tidak, langsung tidak. Jadi Yang berhormat, minta penjelasan. Tuan yang Khabar. Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ni, hari ini adalah hari jadi Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi's birthday. Dan hari ini juga seperti yang dikatakan oleh YB Padang Serai tadi, telah mencalar satu imej yang buruk dengan kewujudan rang undang-undang ini. Saya ingin menanyakan kepada YB Padang Serai, ISA di negara kita adalah yang paling lama telah berluasa. Ramai rakyat telah turun ke padang, kita telah merayu, kita telah meminta supaya dimansuhkan. Pada 15 September 2011 ISA dimansuhkan, tapi tak sampai 2-3 tahun benda ni pulang balik. Nak mansuhkan ISA bertahun-tahun, hampir 10-20 tahun, tapi ini kembali dalam masa 2-3 tahun. Adakah ini aspirasi rakyat? Adakah ini mengikut kehendak rakyat? Adakah rakyat telah diberi keutamaan, suara mereka telah diberi keutamaan? Sila jelaskan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, memang apabila announcement dibuat oleh Perdana Menteri pada 16 September 2011, kita berharap, walaupun kita masih sanksi, kita berharap bahawa ada satu pembukaan sedikit, spring sedikit di dalam cara pentadbiran. Malangnya, sekali lagi nampaknya ini tidak berlaku. Pada masa ni, Tuan Yang Dipertua, seluruh negara, saya tahu bahawa proceeding ini dilihat secara live di merata-rata YouTube
Ustream dan sebagainya. Seluruh negara melihat kepada kita. Dan di Dewan Rakyat kita memberi pedoman, kita memberi kita seumpama guide untuk seluruh negara. Apakah arah yang akan diambil oleh negara kita? Apakah arah yang akan diambil oleh pentadbiran? Apakah arah yang akan diambil oleh Malaysia dalam tahun-tahun akan datang? Seluruh negara menunggu melihat apakah keputusan Dewan ini. Dan tugas dan tanggungjawab yang dipikul oleh kita begitu berat. Begitu berat. Padang Serai, saya nak tanya pandangan Padang Serai. Adakah Padang Serai, adakah kita menghadapi masalah untuk meyakinkan wakil rakyat dan ahli parlimen daripada Barisan Nasional ini oleh kerana mereka tidak memahami satu prinsip yang dasar, iaitu lebih baik membebaskan seorang yang bersalah daripada menahan dan menghukum seorang yang tidak bersalah. Kerana kita melihat sikap mereka macam acuh tak acuh. Tangkap je lah. Dia dah penjenayah. Tak payah dibuktikan kesalahan, terus dianggap bersalah. Mereka tidak takut kepada kemungkinan dihukum orang yang tidak bersalah. Sedangkan ini merupakan satu kezaliman yang wajib kita jauhi. Apa pandangan Padang Serai? Terima kasih Shah Alam. Prinsip bahawa kita mesti pastikan bahawa tidak ada seorang pun yang tidak bersalah yang dihukum, walaupun 10 yang bersalah lepas, adalah prinsip yang amat penting. Dan inilah prinsip yang mengasingkan kita daripada mereka yang tidak bertamadun ataupun cara pemerintahan yang tidak bertamadun. Ini adalah yang civilized. Di mana-mana negara moden Boleh yang celah. Kalau di antara 10 orang ni, kalau seorang bunuh 10 orang, ada je ini kesalahan. Itulah sebabnya kalau sesiapa yang bunuh, sebab itu kita mengharapkan pihak polis menjalankan siasatan yang cekap, tangkap pembunuh, bawa mereka ke muka pengadilan. Itu yang kita minta. Tetapi kalau kita berikan peluang kepada pihak penguatkuasa sentiasa menggunakan cara tahanan tanpa bicara, maka pihak penguatkuasa juga akan menjadi lebih leka dalam kerja mereka. Tahap kecekapan akan turun dan pembunuh-pembunuh seperti yang dinyatakan tadi akan terlepas. Dan itu menjadi masalah. Saya sebut tadi bahawa prinsip yang disebutkan oleh Shah Alam sebenarnya adalah prinsip yang mengikat ataupun menjadi asas kepada perbahasan yang dibuat oleh meja pembangkang. Ya, Saya nak hanya mendapat pandangan daripada Padang Serai. Kalau kita tangkap orang yang kita syaki dia bersalah, dialah yang pembunuh. Tapi tidakkah ada kemungkinan akhirnya oleh kerana kita tangkap bukti, maka yang kita tangkap orang yang tak bersalah, yang pembunuh yang sebenar itu lepas. Ya? Maka apa yang ditimbulkan tadi, oleh yang berhormat daripada Tebrau, sebenarnya tidak relevan. Kerana apa yang kita nak, ialah kita nak tangkap orang yang bersalah. Cara macam mana nak tangkap orang yang bersalah ialah kita bawa ke mahkamah, kita buktikan kesalahan dia. Kalau kita tangkap saja orang, lepas tu kita kata, oh dia dah selesai dah, kita dah tangkap. Tapi pembunuh yang sebenarnya tengah duduk menyembunyi, bersorok. Dia tunggu setahun lagi, lepas tu dia bunuh orang lain. Kita ingat dah selesai dah, tapi tak selesai lagi. Kerana kita main tangkap cukup je orang tepi jalan. Tak ada bukti, tak ada apa. Orang yang tak bersalah kita anaya, orang yang bersalah lepas. Bukankah itu satu kezaliman yang jauh lebih besar? Ya, sebenarnya ya. Itulah sebabnya semalam semasa perbahasan saya menyebut bahawa undang-undang seperti ini akan membawa kepada false confidence, keyakinan yang palsu terhadap rakyat. Tidak adil kepada rakyat kerana mereka benar-benar
bimbang mengenai masalah jenayah. Jadi kita perlu memberi mereka satu solution ataupun penyelesaian yang benar-benar akan berkesan, dan bukan satu solution yang nampak keluar di surat khabar besok seolah-olah kerajaan telah berbuat sesuatu, tetapi adakah ia berkesan? Adakah penjenayah yang sebenar akan ditangkap? Itu masalah dia. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya sekali lagi menyatakan bahawa jika undang-undang ini diluluskan, ia akan menjadi satu kesilapan yang amat besar. Ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional, saya nyatakan sekali, ini adalah satu kesilapan yang amat besar jika undang-undang ini diluluskan. Tan Sri Musi Padang Serai, tadi ada pihak sebelah sana mengatakan kita seolah-olah mahu membebas atau melepaskan penjenayah-penjenayah, dan contoh yang dibawa tadi, berapa orang ditembak mati, tikam mati, letup mati. Kalau setahu saya lah, kalau seorang pembunuh disabitkan kesalahan, maka antara hukumannya adalah hukuman mati. Tiba-tiba sekarang kita nak menyerahkan pembunuh-pembunuh ini kepada suatu undang-undang yang menahan mereka berapa? 2 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Kemudian bebas. Nampaknya BN ini mahu melepaskan pembunuh-pembunuh. Ya, pembunuh-pembunuhnya akan lepas, sedangkan mereka, kalau betul mereka pembunuh didakwa di mahkamah ni ke undang-undang, mereka boleh dihukum gantung sampai mati. Tetapi oleh kerana kita meluluskan undang-undang ini, senyum pembunuh-pembunuh ini, it's okay, give me 15 years, I'll come back. Ya? Bukan 15 tahun tu kira lama, 2 tahun. Ini satu luxury, nikmat kepada pembunuh-pembunuh. Maka bertanggungjawablah kita kalau kita mengambil sikap menyokong undang-undang sebegini. Jangan pandangan. Tuan Yang di-Pertua, itulah isunya adalah mengenai pencegahan jenayah. Apakah gunanya? Sambung sekali. Ini ada kaitan dengan komplasensi. Bukan soal lambung, soal realiti. Semasa ASA berkuat kuasa, ramai pemimpin-pemimpin BN juga kena tahan. 3 Abdul contohnya. Atas alasan apa dia, ada yang terinaya. Sebab itu Padang Serai, apa pandangan Padang Serai? Kalau undang-undang ini kita luluskan, tentu wujud komplasensi. Polis-polis, pegawai polis rasa nak buat investigation kadang-kadang tangkap dahulu, simpan 2 tahun. Dalam masa 2 tahun itu kadang-kadang banyak perkara yang tak diinvestigate. Lepas itu bawa ke bot, sambung lagi 2 tahun. Akhirnya seperti yang dikatakan Polis Rai, akhirnya fail-fail lama itu akan bertapuk di sana, dan akhirnya penjenayah terlusa yang sepatutnya mendapat hukuman yang cukup berat, akhirnya mereka akan terlepas disebabkan oleh polis akan rasa komplasen, tidak ada pressure. Sebab itu sementara kita tahu, kita faham, kita sokong kerjaan untuk mengadakan undang-undang yang cukup ketat untuk menyelesaikan masalah jenayah, tetapi pegawai-pegawai polis kita, pegawai kuasa kita, harus kita beri kelengkapan latihan dan sebagainya, supaya sementara mereka berhadapan dengan jenayah, tetapi kompetensi mereka mesti kita naikkan setinggi yang mungkin, tidak memberikan mereka leeway, jalan mudah, jalan pintas, kerana takut mereka rasa komplasen. Apa pandangan Rasul macam ni? Terima kasih Sri Petani. Tuan Yang Serai, untuk sambung apa yang disebutkan tadi, bukan sahaja 2 tahun dan 2 tahun, tetapi sebagaimana yang berhormat Menteri sebut tadi, ada sunset clause pula, 5 tahun. Maknanya 5 tahun nanti kita jadi kerajaan, kita batalkan undang-undang ni, mereka ni bebas begitu saja. Ini masalah yang mereka buat sini.
Tuan Yang di-Pertua, isu complacency ini adalah isu yang penting kerana masalahnya bukan sahaja complacency dalam pencegahan jenayah, tetapi ini boleh membawa kepada bahaya kepada rakyat kerana dengan pastinya akan ada anggota-anggota polis yang apabila diminta supaya, bukan semua tetapi mungkin ada yang apabila diminta untuk menyelesaikan jenayah akan menggunakan peruntukan seperti ini untuk menutup kes supaya boleh lapor balik, ini dia, kita dah selesaikan 10 kes, hantar ke dalam tahanan tanpa bicara. Perkara-perkara seperti ini akan pasti berlaku. Ia adalah sifat keadaan di mana ada tahanan tanpa bicara. Inilah sifat dan kesannya yang akan spread ataupun yang akan sebar di antara pegawai-pegawai penguat kuasa, pegawai-pegawai penyiasat dan sebagainya. Kita tidak boleh elakkan. Ini adalah sesuatu yang walaupun kerajaan mengambil tahu mengenai perkara ini dan cuba menghalang, tidak boleh dielakkan. Jadi akhirnya apa yang kita dapat? Meluluskan undang-undang seperti ini, dia terbalik. Daripada tujuan untuk menjaga keselamatan orang ramai, kita membahayakan pula keselamatan orang ramai. Sebab itu kita tolak. Jadi Tuan Yang di-Pertua, kembali kepada undang-undang ini. Sekali lagi, seperti saya kata apabila saya memulakan perbahasan tadi, bahawa peluang itu masih ada. Menteri dalam Yang Berhormat Menteri ada. Jangan lakukan, saya mintalah jangan lakukan perkara ini. Jangan lakukan perkara ini. Ya, ada peluang lagi. Kerana jika undang-undang ini diluluskan, Tuan Yang di-Pertua, dengan pastinya hari ini 2 hari bulan Oktober 2013 akan turun di sejarah negara sebagai satu dengan izin Black Day for Malaysia. Jangan benarkan hari ini menjadi Black Day for Malaysia. Jadi sekali lagi saya minta supaya undang-undang ini tidak diluluskan. Terima kasih. Respons. Tansi Menerusi, saya sekali lagi mendengar dengan teliti hujat-hujat Padang Serai dan pencerahan yang dibuat oleh rakan-rakan di sana. Pasal 23 jangan dianggap sebagai dengan izin Black Day sebagaimana tanggapan oleh Padang Serai. Kalau keluarga Padang Serai menghadapi tindakan oleh gangster, ketika itu tidak ada saksi. Ketika itu jika ada saksi pun tidak berani untuk menjadi saksi. Apakah tindakan yang Berhormat lakukan? Di dalam keadaan ini, saya berkali-kali meneliti apa yang Kubang Krian sebut. Merendah-rendahkan profesionalisme polis. Seolah-olah polis tidak ada kewibawaan. Itulah sebabnya Kubang Krian, Kuala Krai, kita lihat bahawa memang mudah cakap, tangkap, masuk mahkamah, penyayarkan, mudah, masalahnya gantung sampai mati. Tetapi saya ingin menjemput semua ahli-ahli parlimen daripada belah sana untuk datang ke Bukit Aman, dan saya akan pertontonkan video-video pembunuhan yang dilakukan di restoran. Ada video, tetapi ada bukti. Dia punya dalil. Dengar saya jelaskan. Duduklah. Datang ke Bukit Aman, saya akan uruskan bagaimana pihak Jabatan Pencegahan Jenayah ada video melalui CCTV. Saya ambil contoh. Umpamanya, seseorang sedang makan di restoran. 2 orang datang dengan full face, pakai topi keredak, tembak terus. Apa boleh jadi? Macam nak tangkap? Kalau buka tutup, macam nak tangkap? Batu tangkap, habis-habis gigit telinga polis. Jadi
Mana tangkap siapa? Dalam undang-undang baru siapa yang kita dah tahan? Dan dalam keadaan ini siapa yang kita dah tahan? Dengar. Menteri macam mana kau tahu? Dua orang tu. Menteri macam mana tahu? Menteri macam mana tahu dua orang tu? Sudah tahu siapa? Ada penjelasan. Menteri tak duduk yang hormat. Minta penjelasan dia. Yang berhormat duduk. Jangan. Ada yang berhormat yang lain duduk. Jangan berbahas di dalam soal ini. Saya terbuka hati, belapang dada. Selepas tamat sidang ini, kita ramai-ramai ke Bukit Aman dan saya akan saya nak jawab. Boleh fikir itu. Boleh saya jawab? Jangan. Boleh. Minta penjelasan. Duduk start. Menteri boleh jawab. Minta penjelasan. Kita nak jawab. Dan masalah polis kerana tidak ada saksi yang sanggup dan saksi itu memang tidak dapat dikemukakan. Betul. Itu sebabnya ada preventive action dibuat. Boleh saya jawab. Dalam tu Tan Sri betul, saya tahu Tan Sri betul kesihan dengan beliau. Hampir 6 jam. Turun langsung. Jadi Tan Sri sikit izinkan saya menjawab. Izinkan saya menjawab bahawa rang undang-undang ini Menteri Cabar menunjukkan Perintah Tahanan kerana ia melibatkan jenayah kekerasan Menteri terancang di mana saksi tidak mahu tampil di kerana atau saksi tidak dapat penjelasan kerana bimbang keselamatan diri Menteri masyarakat serta Mohon penjelasan. serta mohon penjelasan beberapa fakta yang tidak dapat dikemukakan di mahkamah. Dokumen jika didedahkan akan bertentangan dengan kepentingan awam, keselamatan awam atau kepentingan awam, dan saya tidak berniat untuk meneruskan jawapan. Jangan luluskan politik. Yang berhormat Menteri dulu. Silakan. Duduk. Sedikit penjelasan yang berhormat. Apabila Menteri biasa dengan soalan-soalan yang saya anggap antara lain pedas-pedas, Menteri senyap mendengar. Apabila Menteri menjawab, 4-5 orang berdiri. Kalau alih yang berhormat mungkin buat sopan, mungkin Menteri akan jawab. Saya minta dengan sopan, Tan Sri. Pasal 23 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Minta penjelasan. Silakan. Yang berhormat Menteri, penjelasan Tan Sri. Pasal 24. 23 dulu. Menteri tidak lagi yang berhormat gombak. Dia tidak lagi bangun untuk jawab. Menteri bangun, Menteri. Sini. Selesai. Pasal 24. Ada alih yang berhormat yang minta untuk bahas pasal 24. Terima kasih. Pasal 24 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal 25. Pindaan oleh yang berhormat